Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Saya Lianata binti Abdullah. Baik, hari ini saya akan bercerita kepada anda semua menerusi platform Zoom ini berkenaan apa itu IFHD, yang juga saya meletakkan label bagi dia RTR. Okay, so kita kenali dulu istilah IFHD. IF ataupun intermittent fasting, HD ataupun hormon diet. Okay, dan saya menamakan program ini sebagai RTR, iaitu Rapid Total Recovery punya konsep. Atau dalam bahasa Melayu, penyembuhan menyeluruh yang pantas. Rapid tu pantas. Okay? Baik. Sebelum tu, ingin saya share kepada anda bahawa istilah IFHD sebenarnya jarang kita dengari dan tidak banyak anda nampak di luar sana. Hanya kita nampak adalah perkataan IF saja. So, anda buat IF. Tapi bila dengar IFHD, macam tak pernah dengar pun kan? So, izinkan saya kongsikan dengan anda apakah lagi di sebalik IFHD version. Okay? Hormon diet atau kita namakan HD ya. Hormon. Sebelum tu kita tengok dulu istilah hormon. Hormon adalah salah satu konsep yang sangat kompleks dalam badan kita. Ya, ia berkait rapat antara satu sama lain. Dan sedikit kefahaman di tajuk hormon ini akan membantu kita untuk mendapat penghayatan, disiplin dan istiqomah ke arah kesihatan kita. Baik, cuba anda perhatikan gambar yang tertera di skrin anda yang telah saya sharekan ini. Ya, anda boleh nampak bagaimana kelenjar yang bermula dari atas kepala kita atau kita panggil kelenjar pituitary yang mendapat isyarat daripada kelenjar hypothalamus. So ada dua cabang pituitary, iaitu anterior bahagian hadapan dan posterior di bahagian belakangnya. Perhatikan bahagian anterior merupakan asas kerana ia mengeluarkan paling banyak jenis hormon. Daripada prolaktin yang terlibat untuk penghasilan susu, kemudian gonadotropins yang terlibat dalam penghasilan petanda atau signal untuk kilang-kilang telur wanita dan juga lelaki. So kita ada FSH dan LH, follicle stimulating hormones dan luteinizing hormones. Ya, yang kita selalu dengar. So ini sangat penting untuk menjaga sistem pembiakan wanita dan juga lelaki. Kemudian kita juga ada TSH ataupun thyroid. Ini memang thyroid sangat penting yang terlibat dalam mengawal atur metabolisme atau paras tenaga di dalam badan kita. Kemudian kita ada juga ACTH. Okay, ACTH yang terlibat dalam hormon di kelenjar adrenal di kita punya buah pinggang, dan ini terlibat dalam pengawal atur cecai dalam badan kita serta terlibat dalam pengawal atur tekanan dalam badan manusia. Kemudian kita ada growth hormones atau GH, iaitu yang terlibat dalam otot, tulang dan tisu-tisu lain serta terlibat dalam pembentukan serta tumbesaran tulang. Kemudian kita ada hormon melanocyte stimulating hormone MSH, iaitu ia terlibat dalam warna kulit kita, dan endorphins yang terlibat dalam mengawal atur saraf sakit kita. So itu semua merupakan hormon-hormon yang dilaraskan oleh anterior pituitary. Kemudian kita juga ada posterior pituitary yang mengawal atur
hormon ADH ataupun antidiuretik hormon yang akan mengawal atur permeability atau ketembusan, ya, keboleh tembusan sistem buah pinggang kita. Dan kita ada oksitosin yang mengawal atur pengecutan rahim serta pembebasan susu daripada wanita yang menyusu. Cuba anda bayangkan betapa banyaknya hormon-hormon yang terlibat dalam badan kita yang mengawal atur seluruh sistem tubuh manusia. Maka sebab itulah amatlah penting kita mempunyai sedikit penghayatan dan pengetahuan berkaitan dengan hormon ini. Maka dengan itu saya menamakan ia sebagai hormon diet. Bukanlah satu makanan untuk merawat hormon kita, tetapi ia merupakan satu bentuk tindak balas kita, tindakan kita terhadap penghayatan terhadap hormon. Baik, cuba anda lihat pula satu lagi slide yang saya kongsikan di skrin anda, iaitu jenis-jenis hormon sebentar yang saya sebutkan tadi serta apakah fungsinya. So dekat sini kalau kita boleh lihat juga chemical class, ya, kelas-kelas chemical terhadap semua jenis hormon yang ada. Okey, daripada kita ada hypothalamus, kemudian pituitary gland seperti yang saya telah sebut tadi, dan boleh dikatakan untuk kategori pituitary gland, semua jenis hormon yang dirembeskan adalah dikelaskan protein, ya, adalah kelas protein. Kemudian thyroid gland juga kelas protein, parathyroid glands juga protein, iaitu peptide, ya, anda boleh lihat, dan pancreas juga protein, ya, memang protein. Adrenal glands ada dua, iaitu amine, kumpulan amine group, dan kumpulan steroid. Dan kalau anda lihat, ya, gonads ataupun kita punya alat sulit bagi wanita dan lelaki, ketiga-tiganya merupakan kelas steroid. Dan kita ada pineal glands, melatonin yang terlibat dalam mengawal atur penyembuhan di dalam badan kita. Okay? Dan dia menjaga kita punya ritma biologi di dalam badan. Ia juga merupakan kelas hormon di bawah kategori protein. Baiklah, saya buat recording ini, saya berharap anda boleh mendapatkan beberapa siri rakaman berkaitan perkara ini. Namun untuk hari ini saya akan memfokuskan kepada penerangan apakah IFHD untuk memberikan anda lebih banyak lagi penghayatan. Baik, sebelum itu saya juga mohon agar anda dapatkan rakaman yang bertajuk Sihat untuk Berjaya Dunia Akhirat. Okay, insyaAllah anda sudah mendengar rakaman itu tadi. Dan juga kita akan terus bercakap berkenaan dengan IFHD selepas ini. Apa itu IFHD? Serta saya berharap juga anda dapatkan informasi yang lengkap berkenaan saringan darah anda serta rakaman yang telah saya sediakan khusus untuk mereka yang buat saringan darah. Jadi saya nak beritahu untuk IFHD, apa yang istimewanya ialah saya boleh bagi tahu dekat Malaysia kita adalah satu-satunya yang mengeluarkan istilah ini. Okay, so kalau anda nampak ada coach-coach lain yang mengeluarkan IFHD, kita semua berada di dalam satu keluarga yang besar. Okay, so saya tak pernah melihatlah mana-mana entiti yang mengeluarkan istilah ini. Dan juga untuk IFHD, keistimewaan yang seterusnya ialah kami mengambil kira saringan darah anda dan memberikan pemahaman yang terperinci kepada anda. Dan yang bagusnya lagi, kita memfokuskan kepada penyembuhan dari saringan darah. Oleh itu, anda akan lihat perubahan ke atas diri anda dari dalam.
Dan pastinya anda akan rasa satu perubahan yang sangat ketara dan berharga dari luar. Okay, so kita tidak ada fokus kepada nak melihat penimbang makin turun. Tak, sebab saya nak anda juga tahu dan nak anda semua sedar bahawa hari ini ramai orang yang tidak mengalami masalah berat badan tetapi mereka mengalami masalah saringan darah yang sangat kronik seperti darah tinggi, gout dan banyak lagi masalah yang tidak nampak dari bacaan penimbang berat. Okay, so kalau anda nampak IF versi HD, di mana ia merupakan konsep intermittent fasting yang mengambil kira jenis sumber makanan, okay, kualiti sumber makanan serta kuantiti dan prioriti makanan serta penambahbaikan gaya hidup. Jadi saya rasa dekat luar sana ramai tidak memfokuskan kepada semua elemen ini. Maka sebab itulah mereka tidak berani untuk melakukan saringan darah ke atas diri anda kerana mereka tidak dapat yakin bahawa program mereka mampu untuk memberi keputusan darah yang baru kepada anda. Okey, saya ingin explain sedikit kepada anda, okey, apa itu jenis sumber. Jenis sumber dekat sini adalah seperti jenis sumber tumbuhan, jenis sumber daripada mungkin haiwan, jenis sumber daripada kekacang. Jadi itu adalah istilah yang disebutkan sebagai jenis dan juga kualiti. So yang ni memang jarang dibincangkan dan dibicarakan oleh coach-coach kesihatan di luar sana. Okay, contoh, bila saya sebut kena makan sayur sawi, sayur kubis. Tetapi di luar sana mereka tidak membincangkan tentang kualiti. Ya, kualiti sumber, dari mana ia dapat. Okey, bukan saja kualiti sumber awal, kualiti sumber akhir juga, iaitu kesan daripada penyediaan makanan, daripada kesan potong, kesan menyimpan, serta kesan daripada cara masakan mereka. Itu yang menentukan hasil kualiti terakhir makanan sebelum dimakan oleh kita. Serta prioriti makanan. Okay, so istilah prioriti makanan ni sangat istimewa. Ramai orang tidak melihat kepada aspek ini. Apakah yang dimaksudkan dengan prioriti makanan? Okay, contoh. Liana, boleh tak kita nak makan carrot dengan oat? Jadi saya dalam program IFHD, saya akan cakap tak boleh dulu. Sebab kita akan memberi prioriti kepada perut kita untuk menerima dahulu sumber protein yang baik. Contoh, ini merupakan contoh saja. Sebab kalau kita masukkan oat, oat ni dia cepat kenyang. Oat ni dia kenyang lama. Oat ni dia rendah protein. Oat ni dia juga rendah phytonutrients. Jadi kepada orang yang nak sembuh daripada dalam, sekiranya mereka tidak ada prioriti ini yang mana kena masuk dahulu, maka sebab itulah proses penyembuhan tidak berlaku. Contoh yang kedua, kalau sekiranya anda ada masalah gout, anda tidak boleh makan protein. Sebab kalau anda makan protein, badan anda akan bertindak balas dan akan menyebabkan bengkak berlaku. So, apa yang kita buat ialah kita akan prioritikan dulu kepada makanan yang rendah protein tetapi tinggi nutrition yang lain seperti antioksidan, fiber, phytonutrients, mineral penting yang lain untuk penyembuhan. Dan kita akan tingkatkan jumlah protein sedikit demi sedikit kerana dengan ketidakhadiran protein yang cukup, masalah gout dan luka saluran darah tidak akan berlaku penyembuhan. Nampak tak? Serta elemen yang seterusnya, penambahbaikan gaya hidup. So, ini sangat penting di mana penambahbaikan gaya hidup contohnya ialah kita mendapat motivasi, kita mendapat ilham, kita mendapat inspirasi, kita mendapat aktiviti-aktiviti luar yang terlibat dengan sosial dengan sahabat-sahabat baru, kita belajar skill baru, kita melakukan hobi baru. So semua ini akan kita bincangkan bersama-sama dan insya-Allah daripada situ
banyak inspirasi ilham baru akan timbul. Oleh itu, saya tidak mencadangkan anda untuk melakukan program ini secara individu dan berseorangan. Kerana setiap manusia adalah istimewa dan mereka mempunyai pengalaman yang berbeza dalam hidup. Sekaligus apabila kita berkongsi pengalaman hidup ini, inspirasi dalam diri kita akan bertambah. Sekaligus akan memberikan kita satu semangat baru dalam meneruskan hidup yang penuh cabaran ini. Baik, sekiranya anda lihat pula langkah yang akan terlibat dalam IFHD, iaitu 3 plus 2. 3 tambah 2 langkah. Okay. So, pada awal-awal saya mempelopori program ini, saya hanya memberi 3 langkah sahaja, iaitu kita akan hentikan keradangan dengan berpantang, kemudian rawatan intensif dengan nutrisi padat dan eating window yang sempit, iaitu IFHD, IF, serta elemen tidur dan aktiviti kekuatan seperti aktiviti senaman dan sebagainya yang sesuai. So, pada awalnya saya hanya ada 3 strategi, iaitu sekitar 2016 hingga tahun 2020. Okay? Selepas itu, bila saya melihat kepada penyembuhan peserta-peserta yang join IFHD bertambah baik, namun saya melihat ada sesuatu yang melambatkan sesetengah peserta untuk sembuh. Maka saya berfikir, apakah lagi elemen yang terlibat? Dan dengan itu saya mula mengkaji berkaitan dengan elemen spiritual, di mana dekat sini saya ingin tekankan bahawa ia mengikut agama masing-masing. Namun, saya akan mengetengahkan aspek Islamik yang telah saya berjaya kaji walaupun tidak banyak. Dan untuk mereka yang non-Muslim, yang mendengar, mereka juga boleh mendapat prinsip yang hebat ini untuk digunakan. Jadi pada saya tak rugi kalau anda mendengarnya. Sebab banyak prinsip yang anda boleh guna pakai dan banyak prinsip dalam Islam sebenarnya adalah general untuk semua orang di muka bumi. Dan elemen psikologi. So, elemen ini adalah satu-satunya elemen yang saya tidak nampak pada awalnya saya melakukan program IFHD terhadap peserta. Namun, setelah banyak tahun dan setelah melakukan kajian terhadap bagaimana psikologi memberi kesan terhadap tindak balas di dalam badan kita, saya sangat teruja. Dan saya memasukkan elemen psikologi ini ke dalam badan, di mana elemen psikologi tidak ada sebarang perkaitan dengan makanan. So, elemen psikologi ada 2 kategori. Satu ialah psikologi terhadap diri kita dalam mengawal diri kita untuk melakukan program. Yang kedua adalah elemen psikologi dalam diri kita dalam memastikan program yang kita lakukan atau sebarang apa yang kita consume mendapat impact yang berbeza di dalam badan. Contoh, kalau kita percaya dan kita yakin bahawa tindakan yang kita lakukan ini dia akan memberikan kesan baik kepada kita. Dengan hanya berfikir sebegitu, tindak balas terhadap badan kita sudah berbeza. Contoh yang kedua, sekiranya kita mempunyai satu prasangka yang baik terhadap seseorang, sekiranya kita mempunyai satu ketenangan terhadap diri kita dan kita menerima diri kita, ia akan memberi tindak balas yang juga berbeza kepada badan kita berbanding kita mempunyai emosi yang tidak baik ataupun prasangka buruk dan sebagainya. Okey? So, 3 tambah 2 langkah inilah yang akan kita gunakan sepanjang program IFHD dan kita akan melihat perubahan ke atas diri anda. Okey? Bukan itu sahaja. Saya ingin berkongsi kepada anda semua apakah lagi yang bakal anda semua terima sekiranya anda berada di dalam kumpulan IFHD Masterclass yang kita telah tubuhkan pada 1 hari bulan 1 2023 baru-baru ini. Baik,
Yang pertama, anda akan dapat akses kepada banyak bahan-bahan rujukan yang terbaru, rujukan-rujukan yang pada saya, masyarakat biasa mungkin tidak akan ada peluang dan tidak akan terlintas untuk dapatkan kajian-kajian yang banyak di luar sana. Okey? Terhadap makanan, terhadap ubatan, terhadap badan, terhadap psikologi dan banyak lagi. Itu baru kajian. Kedua, anda juga akan menerima pelbagai jenis e-book. Ya, e-book kehidupan, e-book psikologi, e-book pemakanan, e-book penyakit dan banyak lagi e-book yang akan saya source out untuk diberikan kepada anda semua. Okey? Dan juga anda juga akan dapat akses kepada Telegram group. So untuk Telegram group ni ada banyak kategori. Telegram group yang pertama adalah Telegram group testimoni, di mana anda akan melihat bagaimana bacaan kolesterol mereka boleh turun, bacaan tekanan darah mereka boleh turun, dos ubatan mereka boleh turun sehingga berhenti dan banyak lagi kejayaan yang tercatat di dalamnya. So sekarang ni kalau anda belum join, anda tidak akan dapat keyakinan kerana anda tidak tahu. Dan seterusnya kita ada Telegram group berkenaan dengan manual, di mana di situ anda akan lihat beratus-ratus menu masakan yang dimasak oleh kami sendiri, bukan dimasak oleh satu orang tukang masak. Seperti di luar sana kalau mereka jual buku masakan kan, ia disediakan oleh satu penulis. Dan bayangkan kalau penulis itu buat menu yang pedas, so pada saya orang yang tak makan pedas tak dapat menikmatinya. Sebab apa saya tidak memberikan buku menu kepada anda? Ya, walaupun saya ada basic buku menu, tetapi pada saya buku menu terbaik adalah buku menu yang datang daripada pelbagai jenis latar belakang penyedia. So di situ anda akan sedar bahawa program IFHD adalah satu program yang sangat istimewa, satu-satunya di Malaysia, kerana program ini mengambil kira cara dan juga preference ataupun pemilihan individu tersebut. Contoh, kalau anda meminati masakan Melayu, anda tidak perlu untuk buat masakan Western untuk sihat. Kalau anda minat masakan Cina, anda tidak perlu masakan-masakan pedas dan sebagainya. Jadi inilah keistimewaan program IFHD yang saya cukup yakin coach-coach di luar sana tidak akan melakukan perkara ini. Dan ingin saya tambah kepada anda lagi, satu lagi keistimewaan IFHD yang tidak ada di luar sana ialah kami akan memantau. Ya, so seterusnya apa yang anda akan terima ialah pemantauan sepanjang tempoh anda melakukan IFHD, sama ada 30 hari atau 60 hari atau 90 hari. So kami akan memantau masakan menu anda, tidak kira anda membelinya atau anda masaknya sendiri. Kami akan menilai, membantu anda memastikan bahawa menu ini adalah paling padat dan terbaik untuk anda. So saya cukup yakin ini adalah segmen yang terpenting, yang mana ramai orang tidak ada guru yang melakukan perkara ini dan menjadikan hari ini mereka beli suplemen, mereka beli superfood, namun mereka tidak nampak kesan positif ke atas diri mereka kerana kesalahan yang dilakukan ke atas menu ini tidak diambil kira. Okey? Bukan itu sahaja, anda juga akan dapat akses kepada sahabat-sahabat lain yang menjadi coach IFHD yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak. So kami ada dietitian, kami ada pharmacist, kami ada nutritionist, kami ada pakar perubatan, kami ada jururawat, kami ada guru, engineer dan banyak lagi. Dan satu lagi tambahan kebaikan yang anda akan terima di dalam grup IFHD adalah kerana terdapat pelbagai kepakaran yang ada di dalam grup, maka kita sebenarnya akan dapat banyak perkongsian ilmu dari semua sudut hidup. Seperti contoh,
pensyarikatan, perniagaan, parenting, ekonomi rumah tangga, idea-idea masakan dan life hacks. Kan cakap dalam bahasa English, life hacks, HACKS. Maksudnya, apakah tips-tips untuk anda menyelesaikan masalah-masalah yang common dalam hidup anda? Okay, so banyak orang-orang di dalam grup yang bersedia untuk memberikan idea dan juga tips pengalaman mereka. Okay, so bukan itu sahaja, anda juga akan dapat soal jawab perbahasan daripada kumpulan-kumpulan professionals yang ada di dalam grup IFHD pada hari ini, dan anda juga akan dapat pelbagai jenis voice note, tajuk-tajuk yang saya akan share kepada anda dekat sini, so anda boleh tengok ya, banyak lagi voice note yang mungkin kita di luar sana tidak akan dapat peluang untuk dapatnya. Ya, contoh ya, seperti memahami lemak, memahami nutrisi-nutrisi lain seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, phytonutrients, memahami IF dan tidur, apakah di sebalik air kelapa, madu, minyak kelapa, suplemen-suplemen yang ada, sugar detektif, kitaran haid, bone broth, keto diet dan jenis-jenis diet yang lain, masalah-masalah penyakit yang common seperti migraine, gastritis, kehamilan, makanan untuk kanak-kanak dan warga emas, masalah kulit, alergi, alahan, masalah berkaitan sendi dan banyak lagi. Serta anda juga akan berpeluang untuk mempelajari apakah mitos-mitos kesihatan yang ada pada hari ini yang kita tidak menyedari. Kita juga akan belajar tentang industri perubatan, industri pertanian, industri pemprosesan makanan yang kita semua tidak ada peluang untuk memahaminya dengan terperinci. Jadi, voice note yang saya telah lakukan sebelum ini berkaitan saringan darah, serta voice note berkaitan dengan kesihatan, saya yakin ianya tidak mencukupi dan ia tidak akan memberikan sebarang makna. So pada saya, okay, sekiranya anda mendengar rakaman ini, perkara yang terpenting yang akan menentukan kejayaan anda sebenarnya adalah tindakan. So there is no way, orang kata, anda akan pandai dahulu baru nak bertindak kemudian. Dalam dunia IF, dunia pemakanan, sihat dan sebagainya, tidak ada istilah anda akan pandai dahulu, kemudian barulah anda bertindak. Proses pandai hanya akan berlaku, proses anda mendapatkan ilmu akan hanya menjadi berkesan apabila ia dimulakan dengan tindakan dan bertanya, dan anda akan buat kesalahan dan kita akan perbetulkannya. So biasanya seawal 40 hari saja anda akan dapat lihat kesan ke atas saringan darah anda. So kepada mereka yang on medications, anda akan berbincang dengan coach anda dan anda akan menunjukkan semua jenis ubatan yang anda makan. Anda akan faham bagaimana ubat itu bertindak. Anda juga akan faham kesan sampingan terhadap ubat itu, dan juga yang pastinya anda akan bekerja sama dengan pakar perubatan anda untuk melaraskan dos ubat ini sehingga berhenti. So kita akan berbincang tentang semua jenis-jenis ubat yang ada. Okay? Dan juga banyak lagi tajuk-tajuk yang saya rasa pastinya anda akan teruja bila anda berada di dalam grup dan anda melihat soal jawab daripada peserta lain yang semestinya akan memberikan ilham dan impak yang sangat hebat. Ya, semestinya kalau kita belajar seorang, mungkin kalau kita ajukan 10 soalan, kita hanya akan belajar 10 benda. Tetapi kalau kita bersama dengan 300 orang, mungkin akan keluar beratus-ratus soalan dan kita akan belajar beratus-ratus jawapan daripada situ. Subhanallah. Okey, jadi saya akhiri rakaman ini yang telah saya gariskan kepada anda. Apakah IFHD dengan jelas? Saya harap sekiranya anda rasa sudah yakin ianya adalah terbaik,
anda boleh hubungi coach anda untuk melakukannya dan berada di dalam grup bersama saya dan kepakaran-kepakaran lain yang ada lagi untuk kita terus berbincang untuk mendapatkan hasilnya. Sebenarnya, saya juga saya juga menggalak dan mendorong anda semua, tidaklah anda perlu terasa tak selesa ataupun anda rasa macam seolah-olah saya ingin memujuk anda untuk buat program ini. Sebenarnya tidak sama sekali. Sebab saya selalu bagi tahu kepada mereka di luar sana bahawa anda bayarlah duit seberapa banyak, anda belilah apa jua suplemen yang terbaik di atas dunia ini, anda tidak akan dapat erti penyembuhan menyeluruh sekiranya semua aspek, semua elemen tidak dirangkul dengan baik seperti yang telah saya sebutkan tadi. Oleh itu, saya juga menggalakkan untuk anda buat kajian terhadap guru-guru lain, pakar-pakar lain yang ada di luar sana, dan anda boleh mencuba dahulu apa yang ada di luar sana. Sekiranya anda berjaya, anda boleh teruskan dengan mereka, dan sekiranya anda tidak berjaya, saya akan berada di sini bersedia sepanjang hidup saya untuk bantu anda semua. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar dan insya-Allah kita akan berjumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.